No Ketereh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Saya tak pandai berpantun. Saya tahu apa ni Timbalan Menteri Kewangan pandai pantun. Jadi soalan saya cuma nombor 4. Orang lain boleh jawab. Buah cempedak di luar pagar. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ataupun LPPSA merupakan badan berkanun yang dibebaskan saraan sepenuhnya yang bertanggungjawab untuk uruskan kemudahan pembiayaan perumahan bagi sektor awam. Pembiayaan LPPSA kepada penjawat awam adalah berdasarkan kadar faedah 4% tetap yang dikira atas baki berkurangan ataupun reducing balance. Bagi pembiayaan perumahan yang masih dalam pembinaan, contohnya, peminjam boleh menikmati tempoh penangguhan ataupun grace period dengan izin selama 24 bulan bagi pembinaan rumah atas tanah dan 36 bulan bagi pembinaan rumah bertingkat atau sehingga pengeluaran bayaran kemajuan perumahan kepada pemaju mencecah 95% yang mana terlebih dahulu. Dalam erti kata lain, peminjam sebenarnya tidak perlu membayar balik pembiayaan dalam tempoh penangguhan tersebut yang merupakan satu kelebihan kepada pembiayaan LPPSA kepada penjawat awam. Seterusnya, sekiranya projek perumahan tersebut lewat siap atau telah disahkan sebagai projek terbengkalai atau sakit oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah dan Sarawak, selepas tamat tempoh tangguh tersebut, LPPSA masih boleh membantu melakukan penjadualan semula bayar balik pembiayaan dengan bayaran ansuran bulanan yang lebih rendah, sekitar lebih kurang 20 hingga 40% daripada ansuran bulanan asar sehingga tempoh 5 tahun atau sehingga projek rumah tersebut pulih yang mana terlebih dahulu. Bantuan penjadualan semula bayar balik ini telah memanfaatkan angka terkini seramai 1,187 orang peminjam dari tahun 2016 sehingga kini. Namun tiada rekod di bawah bahagian pinjaman perumahan BPP yang terdahulu itu bagi permohonan dan kelulusan penjadualan semula bayaran balik bagi tahun 2015 dan ke bawah. Kaedah penjadualan semula bayaran balik ini sebenarnya dilihat lebih membantu peminjam berbanding pemerhentian bayaran balik sehingga rumah siap. Ini sebab bayaran ansuran yang tertangguh akan menjadi terkumpul dan menyebabkan bayaran balik bulanan selepas rumah siap menjadi lebih besar dan membebankan peminjam kelak. Pelanjutan tempoh bayaran balik pula akan menjejaskan perlindungan takaful ataupun insurans gadai janji peminjam yang mendedahkan kepada pengurangan jumlah bayaran tuntutan pampasan kematian ataupun keilatan berbanding baki pembiayaan sekiranya peminjam meninggal dunia. LPPSA juga bertanggungjawab untuk memastikan kesinambungan kemudahan pembiayaan perumahan kepada semua penjawat awam yang layak melalui kutipan balik yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Ketereh. Soalan tambahan. Setakat ni 447 orang tentera telah dianyaya oleh pemaju akibat kecuaian dan sikap sambil lewa dan tidak dan tak ada kecekapan segelintir pegawai-pegawai di bahagian pinjaman perumahan Kementerian Kewangan. Jadi saya nak tahu di sini ada satu kes yang melibatkan 87 orang tentera dan pangkat dipotong gaji sejak tahun 2009, iaitu 12 tahun yang lepas dan sehingga kini. Jadi rumah tu memang dah berhenti dah. Duit 100% dah bagi kepada pemaju. Jadi saya nak tahu macam mana Ketua Kementerian Kewangan nak selesaikan masalah ni. Sebab ini melibatkan ramai tentera dan juga bekas tentera yang tangguh hutang. Ada yang dah sakit, dah macam nak mereng dah otak dia. Jadi tolong bagi penyelesaian.
So dia ni kes spesifik tentang 87 orang pegawai anggota tentera tersebut. Mungkin kalau secara lanjutnya boleh tulis surat kepada pejabat saya dan saya akan lihat dengan lebih lanjut lagi. Tapi saya dah bagi tahu tentang kaedah yang kita boleh membantu, termasuk berbincang untuk penjadualan semula di mana bayaran ansyuran akan berkurangan daripada 20 hingga 40%. Dan ini boleh dilanjutkan untuk 5 tahun. Dan jika selepas 5 tahun ni masih ada kes, dia boleh lanjutkan lagi. Peminjam ataupun pembiaya juga boleh memohon untuk membatalkan perjanjian dengan pemaju pembelian rumah, dan selepas pembatalan kita boleh kalau dapat kelulusan pembatalan, maka PPSA boleh mempertimbangkan pengecualian dari segi faedah dan ataupun keuntungan ke atas pembiayaan tersebut. Jadi dia ada berbagai kaedah yang telah saya sebut dalam jawapan utama saya, tetapi kalau merujuk kepada kes spesifik tadi, mungkin ada isu-isu yang berkaitan yang tidak disebut, boleh menulis surat secara langsung kepada saya dan saya akan bantu untuk melihat apa sebenarnya terjadi kepada kes spesifik itu. Terima kasih. Sebenarnya perkara ni dah dilapor kepada saya dan ada dokumen yang lengkap kepada saya. Jadi Ini bukan masa untuk bahas. Jadi sila duduk Ketere. Nanti jumpa dengan Timbalan Menteri. Saya jemput typing. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. boleh jumpa. Okey, alright. Lepas ni dekat Ya, nanti Ketere, jumpa dah. sila duduk. Ketere, sila duduk. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Ada dua perkara yang nak saya bangkitkan. Nombor satu, apabila kita bincang berkenaan dengan perumahan yang tidak siap dan juga pinjaman LPPSA, maka saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak LPPSA untuk mengurangkan risiko penjawat awam daripada terlibat dalam projek perumahan yang tidak siap. Nombor dua adalah berkenaan dengan takafu. Kita sekian maklum bahawa setiap pinjaman LPPSA akan datang dengan suatu pembayaran takafu. Dan khasnya untuk penjawat awam yang lebih daripada 40 hingga 45 tahun, kadar takafu itu adalah amat tinggi. Sebelum ini saya nampak satu pinjaman sebanyak RM250,000. Kadar takafu dia adalah melebihi RM50,000 dan itu merupakan suatu kadar yang amat tinggi. Sama ada LPPSA bersedia untuk mengambil satu pendekatan yang lebih fleksibel seperti institusi kewangan ataupun bank-bank yang mana MRTA ataupun takafu ini dapat dikurangkan berdasarkan kepada setiap suatu permohonan. Terima kasih. Saya tak bangun tadi sebab saya hormat speaker, tapi saya jemput Ketere untuk dah datang pun untuk bincang dengan maklumat lanjut. Dia dah kali. Bilangan belah sini semakin kuat. Bilangan sebelah sini semakin kuat. Selamat tinggal. Perlu langat. Jadi saya jawab dulu soalan. Dia ada dua soalan. Soalan pertama ialah tentang mengurangkan risiko peminjam terhadap projek-projek perumahan terbengkalai dan juga yang bermasalah. Antara langkah yang diambil oleh LPPSA termasuklah kita tidak meluluskan pinjaman kepada pelanggan yang membeli rumah di bawah projek pemaju perumahan yang telah disenarai hitamkan oleh KPKT. Dan keduanya, kelulusan hanya diberi kepada pembiayaan kepada pemaju perumahan yang mempunyai lesen pemajuan perumahan dan permit iklan ataupun APDL yang diluluskan oleh KPKT. Dan kita membuat semak silang maklumat pemaju dan projek perumahan melalui pengkalan data sistem Jabatan Perumahan Negara JPN KPKT melalui sistem Housing Integrated Management System. Jabatan juga bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta melakukan lawatan tapak secara rawak bagi mengesahkan pengeluaran wang pinjaman berbanding dengan peratusan kemajuan kesiapan rumah. Dan kita membuat pinjaman berdasarkan dokumen tuntutan peratusan kesiapan oleh pemaju perumahan yang telah disahkan melalui sijil pengesahan arkitek profesional. Jadi untuk isu takafu ataupun MRTA, LPPSA sebenarnya melaksanakan ataupun kadar harga kita adalah kompetitif berbanding bank kerana perlindungan MRTA ataupun takafu LPPSA dijamin lulus dan tiada kos bebanan tambahan atau dengan izin free of
cover limit berbanding bank yang mungkin takaful mereka ataupun MRTA mereka boleh ditolak atau ditambah harga premium oleh pihak takaful dan insurans berdasarkan umur dan profil latar belakang kesihatan peminjam. Sekian, terima kasih. Saya jemput Puan Won Su